Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nas yatasaalun hatta yuqal hadha khalaqa Allah, hadha khalaqa Allahul khalqa, فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yazalun nas yatasaalun. Nabi kata manusia, orang ramai selalu suka duk bertanya-tanya tentang itu dan ini. Nama kata manusia ni, dia suka tanya tentang itu dan ini, nak tahu semua. Dia ni kaya pasal apa, dia ni miskin pasal apa, dia ni manusia macam tu. Nabi kata la yazalun nas yatasaalun, maka sentiasalah manusia ni suka bertanya-tanya. Manusia ni kalau dalam bahasa Allah orang kata busybody. Dia nak tahu semua benda. Benda dia tak betul tahu pun dia nak tahu. Benda yang confidential bagi orang pun dia nak tahu. Hatta yuqal hadza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah. Punya banyak duk tanya, punya banyak nak ambil tahu itu ini dan sebagainya. Akhirnya manusia ni kadang-kadang dia terperangkap kepada satu soalan. Manusia kata hadza khalaqallahul khalqa, manusia kata alam ini Allah yang jadikan. Dia banyak duk fikir, dia nak tahu yang tu yang ni. Fikir punya fikir, nak tahu punya nak tahu, sampai last sekali, sampai satu peringkat dia kata hadza khalaqallahul khalqa. Dia kata alam ni Tuhan yang buat. Faman khalaqallah, Tuhan siapa buat? Ini manusia ni sesuai dengan sifat dia, suka nak tahu banyak benda, suka nak tahu semua benda. Benda yang dia tak betul tahu pun dia nak tahu juga. Kadang-kadang punya duk fikir sampai dia terperangkap dengan satu soalan. Dia kata dunia ni semua Tuhan buat. Tuhan siapa buat? Faman wajada min zalika syai'a, Nabi kata siapa yang terperangkap soalan macam ni, falyaqul amantu billah, maka dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Cukup. Kerana tidak semua benda yang kita nak tahu ada jawapan. Ini kita kena terima benda ni. Tidak semua benda yang kita rasa kita nak tahu ada jawapan. Ada benda yang kita nak tahu kita tak dapat jawapan. Maka demikian juga manusia bila dia sampai satu peringkat, dia duk fikir bukit Tuhan bagi jadi, sungai Tuhan bagi jadi, manusia Tuhan bagi jadi, menatang dengan segala jenisnya Tuhan bagi jadi, semua Tuhan bagi jadi. Dan Tuhan ni siapa bagi jadi dia? Tuhan ni dia ada sejak bila?
Sebelum manusia ada, dunia ni dah ada. Sebelum dunia ni ada, Tuhan dah ada. Sebelum Tuhan buat dunia, sebelum Tuhan buat manusia, Tuhan duk buat apa? Dia duk fikir macam tu. Nabi kata manusia ni bila dia dah terperangkap ke soalan yang macam tu, tak usah buang masa. Falyaqul amantu billah. Memadai dengan dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Maknanya bila kita terima kata Allah Tuhan kita, kita beriman dengan Allah, ada benda kita tak boleh tanya Allah. Kita duk kerja, bos kita, majikan kita pun kita tak boleh tanya semua ke dia. Kita main kerja lambat, bos kita boleh tanya apa siapa hang lambat. Bos main lambat, kita boleh tanya dia apa siapa tuan, apa siapa lambat. Kita dengan bos kita yang sama-sama manusia, yang sama-sama makan minum, yang sama-sama satu hari nak mati pun, ada benda yang kita tak boleh tanya dia. Dia main lambat, kita nak bertanya, bos apa siapa lambat hari ni? Dia tak jawab, dia serius pun kita dah sejuk kaki dah. Kalau manusia jadi bos kita pun ada benda kita tak boleh tanya dia. Ada benda menjadi hak dia. Dia nak main awal kan, dia nak main lambat kan, ini company dia punya. Maka kita tak boleh nak tanya dia. Inikah pula Allah Subhanahu wa ta'ala? Alam ni, kita ni pun dia punya. Maka layakkah kita tanya siapa yang cipta dia? Siapa yang cipta Allah? Maka Nabi kata siapa yang terperangkap dengan soalan macam ni mai dalam kepala dia, dia cuma kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak qala balagha dhalik falyasta'iz billah walyantas, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan mendatangi seseorang daripada kamu. Nabi kata manusia ni kok mana pun syaitan nanti mai kat dia. Tak ada manusia yang terlepas daripada kacau syaitan. Tak ada. Nabi SAW pun syaitan nak kacau, cumanya Nabi dipelihara Allah, maka Nabi tidak dimudaratkan dengan kacau syaitan. Lain daripada Nabi SAW, semua terdedah kepada kacau syaitan. Syaitan boleh kacau. Maka Nabi kata ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan mendatangi tiap orang daripada kamu. Fayaqul, di antara benda yang syaitan kata ialah man khalaqa kadza wa kadza. Syaitan kata siapa bagi jadi ni, siapa bagi jadi ni, siapa bagi jadi ni. Dia tanya kita, tengok bumi punya cantik, ada kawasan bukit, ada kawasan tasik, ada kawasan sungai, ada kawasan air terjun, ada kawasan rimba. Siapa buat semua benda ni? Manusia sentiasa duduk tertanya-tanya. Ikan saja, berapa spesies ikan yang ada dalam laut, manusia sentiasa bertanya-tanya. Tengok burung saja, berapa macam burung yang ada dalam dunia ni, manusia sentiasa tertanya-tanya. Nabi kata syaitan akan mai kepada seseorang daripada kamu. Syaitan akan kata man khalaqa kaza wa kaza, siapa yang buat benda ni, siapa buat benda ni, hatta yaqula lahu, sehinggalah syaitan akan kata man khalaqa rabbak, siapa yang cipta Tuhan kamu. Fa iza balagha zalik, Nabi kata apabila macam ni punya soalan mai dekat satu-satu orang manusia ni, falyasta'iz billah, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah. Bila mai macam ni punya soalan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Terus minta berlindung dengan Allah. Waliyantah, dia kata dah hendaklah kamu berhenti serta merta daripada fikir benda yang kamu tidak akan dapat jawapan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kita kena ambil yang tibar. Ada orang kena benda-benda macam ni, ada orang kena.
Ada yang sampai peringkat telefon, ustaz saya masalah lah ni ustaz. Saya kadang-kadang tengah duduk semayang, dia terbayang nampak tokong Cina. Dia kata. Kita kata macam mana pergi jadi sebab lagu tu, orang lain tak jadi macam tu, tak tahulah ustaz. Lagi saya duk fikir tak mau benda ni, lagi saya duk nak tepih benda ni, lagi dia duk main gambaran ni, dia duk main. Dia kata. Duk terbayang-bayang. Dia kata kadang-kadang duk semayang tu teringat, macam mana ustaz, saya risau, saya susah hati. Ada yang sampai jadi lagu tu. Rupanya Nabi SAW bagi penjelasan kepada benda ni. Nabi kata bila mai benda macam ni, falyasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab benda ni semua mai, syaitan bawa mai. Minta berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan yang seumpama ini. Kemudian Nabi kata wal yantah, maka hendak kalau kamu berhenti daripada fikir benda tu. Tak mau fikir ini semua syaitan saja nak kacau aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumuhu? Qalu na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaka sarihul iman, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata dia, beberapa orang sahabat mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, maka dia bertanya Nabi. Kata depa, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi, depa kata kami rasa dalam hati kami satu was-was yang sangat berat sehingga kami tak tergamak nak cerita dekat kamu ya Rasulullah. Ni benda hak kita duk cerita tadi ni, sahabat pun ada yang kena. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup sama dengan Nabi, masuk Islam di depan Nabi, ikut Nabi SAW, ada di kalangan sahabat yang kena ni was-was syaitan yang sampai macam ni. Sampai satu peringkat terfikir, Allah ni sebelum dia buat semua benda ni, dia duk buat apa? Berapa lama Allah duk saja sebelum teringat nak buat dunia ni? Ada di kalangan mereka ni yang terlintas benda-benda yang seumpama ni. Depa pergi jumpa Nabi SAW, depa kata dekat Nabi, depa kata, ya Rasulullah, kami ni kadang-kadang ada was-was mai dalam hati kami, yang was-was tu kami nak cerita pun tak tergamak kerana dahsyatnya was-was yang mai ke dalam hati kami ni. Nabi kata waqad wajadtumuhu, Nabi kata betul ke hampa pun ada kena benda yang macam ni? Nabi kata betul ke hampa ni sahabat Nabi yang hidup sama dengan aku, makan minum dengan aku, hari-hari duk bergaul bercampur dengan aku, adakah di kalangan hampa yang mai was-was yang sampai seumpama ini? Qalu na'am, jawab sahabat-sahabat, ya, ada juga kadang-kadang mai juga lintasan-lintasan jahat ini. Qala, Nabi kata zaka sarihul iman, Nabi kata itu adalah tanda iman yang sempurna. Nabi kata, maknanya bila ada mai duk berlawan dalam hati, kita duk pertahan yang kita ni beriman dengan Allah, iman kita makin kuat sebenarnya. Maka tak ada benda yang perlu dirisaukan. Was-was ini kerja syaitan. Kita duk baca dalam tafsir surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan ini ialah makhluk yang yuwaswisu, yang sentiasa mewaswaskan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Maka kalau kita kena was-was yang macam ni, kemudian kita lawan balik, kita kata ini syaitan cuba nak rosakkan kita, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu tanda iman kita makin kuat, dia kata. Maka bagi orang yang kena was-was yang macam ni, jangan susah hati, jangan risau yang sampai boleh membawa kepada mudarat diri. Sebaliknya, timbulnya was-was itu adalah perkara biasa yang dibawa oleh syaitan. Apa yang penting ialah bila dia mai was-was macam tu, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berhenti daripada fikir benda-benda yang tak menguntungkan iman dan Islam kita itu.
Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 122. Muka surat 122. Bab kafara man kafara minal Arab. Iaitu bab pada menyatakan hadis jadi kafir orang yang kembali jadi kafir. Yang ni daripada orang-orang Arab, kemudian daripada wafat Nabi SAW. Dia nak cerita dekat kita. Sebahagian daripada orang yang hidup zaman Nabi, yang masuk Islam di depan Nabi SAW. Kemudian apabila Nabi wafat, sebahagian daripada mereka ni murtad daripada agama Islam. Ada berlaku zaman Nabi. Apabila Nabi wafat, berlaku pada zaman itu sebahagian kecil murtad daripada agama Islam, kerana mereka rasa mereka masuk Islam kerana Nabi ada. Bila Nabi tak ada, tidak perlu lagi mereka ikut Islam. Begitu. Ketahuilah saudaraku, dalam bab ini mau diterangkan dengan lanjut sedikit akan peri maksud hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini. Yang ini bagi mendapatkan beberapa faedah yang baik. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dah kafara man kafara minal Arab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan ganti untuk nak mengurus dunia ni dan untuk nak mengurus agama Islam ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadi kembali kafir, yakni murtad oleh orang yang kembali kafir itu. Kerana didengar mereka itu, yakni telah didengar oleh golongan yang murtad itu bahawa Nabi SAW sudah wafat, maka menjadikan tiada apa satu lagi ketakutan mereka itu kembali kepada agama yang dahulu. Ini maknanya apa? Dia nak abang kata ada sebahagian orang yang masuk Islam pada zaman Nabi dulu, masuk tapi tak faham Islam ni apa. Masuk pasal syok-syok, ada juga. Masuk pasal syok-syok. Tengok ramai orang duk ikut Nabi, maka dia pun merasa nak ikut Nabi. Ada orang yang jenis ikut Islam ni kerana syok-syok. Syok tengok uniform yang dipakai oleh orang yang ikut Islam ni, pakai jubah, pakai serban, dia syok dengan uniform tu, maka dia ikut kerana syok uniform. Dia tak faham apa yang dia ikut. Dia syok pasal apa? Syok pasal nampak ramai. Dia syok, maka dia pergi tu kerana ramai. Dia tak faham Islam tu sebenar apa. Maka orang-orang yang jenis macam ni tak tahan Islam dia, sebab dia masuk Islam bukan kerana faham. Masuk Islam kerana syok dekat orang perempuan Islam. Jadi masuk kerana nak menikah dengan perempuan tu. Jenis macam ni tak kuat Islam dia. Pasal apa? Pasal dia tak faham pasal apa dia masuk Islam. Maka berlaku pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, mereka duduk di negeri lain, Nabi duduk di Madinah, duduk dengar cerita pasal Nabi ada. Dengar cerita, kata di Madinah tu ada satu orang nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia bila bercakap, orang boleh dengar apa dia cakap, apa dia kata, apa dia suruh, orang dengar, orang turut. Ada di kalangan mereka ni buat rombongan pergi ke Madinah, pergi semata-mata kerana nak tengok yang kata Muhammad bin Abdullah ni terang mana. Bila sampai di sana, tengok-tengok, nampak air muka Nabi bersih, jernih, dia syok. Dia nampak akhlak Nabi begitu berakhlak, begitu beradab, dia syok. Dia tengok cara orang duduk dalam majlis Nabi, nampak ukhuwah Islamiyah, duduk rapat-rapat, masing-masing nampak sopan, duduk dengar apa Nabi kata, dia syok. Kerana tu dia pun buat keputusan masuk Islam. Lepas tu dia pun tak duduk sama dengan Nabi untuk nak mendalami ilmu Nabi. Dia balik ke negeri dia. Maka dia balik dalam keadaan dia tak faham Islam.
Kemudiannya apabila dengar berita kata Nabi dah wafat, orang hak dia syok tu dah tak ada dah, maka tak guna dia duduk dalam agama tu. Sebahagian daripada mereka ni ada yang jadi macam tu. Maka berlakulah gejala murtad yang pertama di dalam sejarah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, bahwasanya orang-orang yang jadi murtad itu ada dua macam. Imam Nawawi kata ada dua jenis murtad ni. Pertamanya, orang yang jadi murtad mereka itu daripada agama Islam, dan dibuang mereka itu apa hukum agama Islam dan jalannya sama sekali, dan kembali mereka itu kepada agama datuk nenek mereka itu. Maka mereka inilah yang dikehendaki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya di dalam hadis ini. Ini murtad golongan yang pertama. Bila Nabi mati aja, lambung habis semua ajaran Islam yang selama ni dia dah buat, dia bubuh full stop. Dengar berita kata Nabi wafat, sama semayang dah. Dengar berita kata Nabi wafat, zakat tak mau keluar dah. Dengar berita kata Nabi wafat, tak mau dah pergi Mekah nak buat haji, buat apa semua, umrah semua tak mau dah. Pasal benda ni semua dia buat hanya kerana Nabi hidup. Bila Nabi wafat, benda ni semua berhenti. Ini golongan pertama. Yang maksud hadis kata kafara man kafara minal Arab. Kata Imam Nawawi, maka macam yang ini ada di dalamnya dua puak. Hak jenis ni pula ada dua puak. Iaitu yang pertamanya puak yang berkepalakan seorang yang bernama Musailamatul Kadzdzab. Ini kepala yang membawa orang jadi murtad. Yang pertama nama dia Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab tu gelaran, makna dia pembohong. Al-Kadzdzab makna dia pembohong. Nama dia Musailamah. Oleh kerana dia ni bohong orang kata dia jadi Nabi, maka dia dipanggil Musailamah Al-Kadzdzab. Bila dibaca sejarah ni ada dua orang. Satu Musailamah Al-Kadzdzab, satu lagi Al-Aswad Al-Ansi nama. Dua orang ni lepas daripada Nabi wafat mengaku kata jadi Nabi. Bila disiasat tengok pasal apa duk tak duduk pergi mengaku jadi Nabi, pasal apa? Bila disiasat tengok rupa-rupanya pasal mereka syok tengok Nabi. Mereka syok tengok Nabi dihormati, mereka syok tengok Nabi disanjung tinggi, mereka syok tengok Nabi ini ada pengikut ramai. Kerana syok tu mereka pun nak jadi Nabi. Itu asal usul kenapa Musailamah Al-Kadzdzab dengan Al-Aswad Al-Ansi mengaku kata mereka ni jadi Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan mereka ni ialah kerana nak kutip zakat. Kerana tengok Nabi SAW boleh kutip zakat, maka mereka pun teringat nak kutip zakat. Pengumuman dulu. Kancil PEY 5638 lampu tak katuk. PEY 5638 Kancil lampu tak katuk, tolong pergi katuk. Baik. Jadi puak ni yang pertamanya diketuai oleh Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku diri dia jadi Nabi. Iaitu daripada anak pinak kepada Hanifah dan lain daripada orang-orang yang percaya mereka itu atas dakwanya jadi Nabi. Ini golongan pertama dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan kedua ialah puak yang berkepalakan orang yang mengaku dirinya jadi Nabi juga. Iaitu nama dia Al-Aswad Al-Ansi. Ini yang kedua yang kita sebut tadi, Al-Aswad Al-Ansi. Dia kata boleh lihat tarikh yang ni sejarahnya dan peri kebunuhannya di dalam Perbendaharaan Ilmu kurun 14 Hijrah pada juzuk yang kedua. Dia kata nak baca cerita ni panjang, dalam buku sejarah boleh cerita. Beserta ia dengan beberapa banyak orang daripada orang ikutannya, daripada ahli negeri Yaman dan lainnya. Banyak hak jadi pengikut mereka ni berasal daripada Yaman. Begitu. Maka puak ini semuanya engkarkan kejadian Nabi Muhammad SAW. Dikata mereka itu bukannya Muhammad itu Nabi, dan yang jadi Nabi dan yang jadi Rasul itu orang lain. Dia berkata, ni dua-dua ni, Musailamah Al-Kadzdzab dengan Al-Aswad Al-Ansi, dua-dua sekali bukan sahaja mereka mengaku mereka Nabi. Mereka kata Nabi Muhammad tu bukan Nabi, betul-betul Nabinya mereka.
Ini cerita kepentingan lah, kepentingan syok tengok orang duduk serbu, syok tengok ada pengikut, syok tengok hidup dihormati, syok tengok orang duduk sanjung. Dia simpan dalam hati dia, satu hari aku nak jadi macam dia tu. Ini satu bahaya yang berlaku di dalam masyarakat. Hari ni pun tuan-tuan, asal usul duk timbul ajaran sesat ni, punca macam ni lah. Asal usul yang duk timbul ajaran sesat, pengikut duk ada ramai, punca lebih kurang macam ni lah. Pasal apa? Dia syok. Dia syok tu ada pengikut, dia syok ada orang duk hurung dia, dia syok ada orang duk sanjung dia, dia syok. Lepas tu ajak pula dekat anak-anak murid dia ni, suruh korban RM2 bagi kat dia. Unsur-unsur ambil kesempatan itu nampak jelas. Unsur-unsur ambil kesempatan. Bagi tahu kat anak murid semua suruh kuat bersedekah, tapi dia sendiri tak sedekah. Padahal ayat suruh sedekah ni turun ke semua orang, bukan kepada anak murid yang mengaji, kepada semua orang. Dia seru anak murid dia, kita ni kena sedekah, tapi dia sendiri tak bagi. Dia beritahu ke orang lugu-lugu ni, dia sendiri tak buat. Pasal apa? Tujuan dia beritahu tu serampang dua mata, nak suruh orang sedekah ke dia. Duk abang pasal zakat ni wajib kena keluar lugu-lugu ni, lah sekali beritahu saya layaklah terima zakat. Macam tu pula punya ada unsur-unsur nak ambil kesempatan daripada orang yang duk ikut dia. Maka demikian hal berlaku kepada Musailamah Al-Kadzab, dan demikian juga hal yang berlaku kepada Al-Aswad Al-Ansi ni. Ini hal dia. Dia kata apabila sampai khabar kepada Khalifah Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cerita tentang Musailamah Al-Kadzab dengan Al-Aswad Al-Ansi tadi, sampai ke pengetahuan Sayyidina Abu Bakar yang masa itu menjadi Khalifah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkemah, terus mengutus tentera untuk memerangi mereka itu. Sayyidina Abu Bakar yang selama ni dikenali dia satu orang yang lemah lembut, boleh berkira bicara, bersedia untuk berunding, nampak dia lembut. Tapi bila mai soal orang murtad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nampaknya tegas sekali. Sampai-sampai dekat dia berita, kata ada orang sudah mengaku jadi Nabi, dia terus siap tentera, jom kita pergi landang mereka. Sampai terbunuh Musailamah itu di negeri Yamamah, dan dia hantar pasukan tentera pergi. Musailamah yang mengaku jadi Nabi ini akhirnya mati kena bunuh di Yamamah. Dan Al-Aswad Al-Ansi pula mati di Sana'a, yakni ibu negeri Yaman. Dua-dua sekali dia hantar tentera pergi, bunuh dua-dua orang ni sekali. Pasal apa? Pasal orang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi yang penghabisan. Nabi Muhammad SAW ialah khatamun nubuwah, Nabi penghabis. Maknanya siapa juga selepas daripada Nabi Muhammad mengaku jadi Nabi ataupun mengaku kata terima wahyu, ini orang murtad. Maka orang murtad, Nabi kata man baddala dinah faqtulu. Maka siapa yang murtad daripada agama dia, maka bunuh dia. Terus Abu Bakar hantar pasukan tentera diserang dua-dua orang ni. Musailamah Al-Kadzab pun mati kena bunuh, Al-Aswad Al-Ansi pun mati kena bunuh. Dan ada pula di dalam macam yang pertama ini satu puak lain, ada pula satu puak lagi, iaitu puak yang kembali jadi kafir kemudian daripada sudah Islamnya. Ada pula satu puak lagi dah jadi Islam elok dah. Dah macam mana tergelincang, murtad juga mereka ni. Dan engkar mereka itu menurut segala hukum Islam. Sebelum tu masa Nabi hidup, mereka ni segala hukum Islam patuh buat semua. Semayang 5 waktu buat semua, zakat ni cukup, haul cukup, nisab bayar zakat, apa benda juga yang menjadi hukum Islam mereka buat semua masa Nabi hidup. Dan ditinggal mereka itu akan semayang dan zakat dan lainnya daripada pekerjaan agama. Iaitu puak yang kembali jadi kafir kemudian daripada sudah Islam, dan engkar mereka itu turut segala hukum Islam, dan ditinggal mereka itu akan semayang dan zakat dan lainnya daripada pekerjaan agama. Tapi lepas Nabi wafat, tahu buat semua, tahu buat semua. Dan kembali mereka itu sebagaimana keadaan mereka itu zaman jahiliah, balik hidup zaman dulu juga, zaman taati agama dulu. Masa Nabi ada, mereka dengar Nabi tu bagi tahu kita orang Islam kena semayang 5 waktu. Mereka dengar dan mereka buat.
Nabi kata kita orang Islam kalau ada harta cukup nisab, cukup haul setahun, maka kita kena bawa keluar zakat daripada harta kita. Mereka dengar dan mereka buat. Nabi beritahu dekat mereka ni, kita ni kalau ada kemampuan dan sebagainya, seumur hidup sekurang-kurangnya sekali kena pergi buat haji di Mekah. Mereka pergi, mereka buat. Apa yang Nabi kata buat semua. Tapi bila Nabi wafat, tinggal semua. Ini satu golongan lagi. Sampai jadi habis semua orang murtad dan kembali kepada kufur. Tak kala mendengar mereka itu akan wafat Nabi SAW. Sehingga tidak ada seorang, sehingga tidak ada orang sujud di atas muka bumi bagi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada 3 masjid sahaja. Punya teruknya jadi sampai tinggal 3 tempat aja orang masih lagi sembahyang sujud sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya Masjid Makkah, keduanya Masjid Madinah, dan ketiganya Masjid Abdul Qais di dalam negeri Bahrain, di dalam satu kampung yang bernama Jau'ati. Tinggal 3 tempat ni aja. Hak lain ni lambung habis dah. Oh, mudah sangat nak tinggal agama ni. Mudah sangat. Bila dia mai ni, dia mai serangan gejala murtad ni, gejala bantah tak mau nak buat syariat Islam ni, bila mai dia makan habis semua orang yang dah mengaku Islam ni. Hak betul-betul selamat, hak ada di Makkah, ada di Madinah, dan yang berada di satu tempat Bahrain ni, satu kampung yang bernama Jau'ati. Mereka ni aja yang masih boleh bertahan. Yang lain lambung habis dah, tinggal habis ajaran yang mereka belajar daripada Nabi SAW selama ni. Maka itulah sahaja orang-orang yang tinggal berpegang dengan agama Islam. Ini lepas Nabi wafat jadi macam ni. Maka sampai dapat kemenangan perang dengan kurnia Tuhan atas mengalahkan negeri Yamamah itu, dan dapat beberapa ghanimah dan beberapa tawanan daripada mereka itu. Sehinggalah apabila Abu Bakar As-Siddiq hantar tentera diserang orang-orang yang macam ni semua, maka akhirnya barulah Islam terpelihara balik. Barulah Islam terpelihara balik. Dan satu macam lagi orang yang menjadi kafir murtad itu, iaitu orang yang memfarakkan, yakni membezakan antara sembahyang dan zakat. Ini satu puak lagi. Jadi murtad juga mereka ni. Sembahyang, zakat tak mau pulang. Tuan-tuan, bukan nanti lempang semua Quran tu baru jadi murtad. Nak jadi murtad ni bukan gaduh lempang sebiji Quran tu. Satu ayat dalam Quran yang Allah kata wajib, kita kata tak. Cukup? Cukup? Kalau diberitahu kepada kita, kata yang kita kata tu salah, kita masih degil juga. Habis, murtad. Maka berlaku pada zaman tu golongan yang membezakan di antara semayang dengan zakat. Maka mengaku mereka itu wajib semayang, dan engkar mereka itu wajib keluar zakat. Semayang okey, buat semua elok, zakat tak mahu. Tak mau bawa keluar. Dan wajib menunaikan kepada imam. Dan mereka ni membantah tentang zakat ni wajib bagi dekat pemerintah. Dia bantah. Dia tak mau bagi dekat pemerintah, dia nak bagi dekat ketua puak dia. Berlaku juga benda mesti sekali kita dijumpa. Maka mereka ini atas hakikatnya adalah orang zalim, dia kata, ataupun ahlu baghi, nama dia. Ahlu baghin maksudnya pemberontak. Pemberontak. Khalifah bertanggungjawab kutip zakat. Dia tak bagi zakat dekat pemerintah, dia pergi bagi dekat ketua-ketua puak dia. Yang kemudiannya duit tu pusing sama mereka balik. Dia membantahi memberi zakat itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk kutip. Kita ni bagi zakat, yang bertanggungjawab kutip ialah pemerintah. Dia bantah benda tu. Maka orang yang bantah tak mau bagi zakat kepada pemerintah, maka mereka ni dipanggil ahlu baghin, dipanggil sebagai pemberontak di dalam negeri. Dan sebab pun tidak dipanggil orang pada masa itu ahlu baghin, kerana masuk mereka itu di dalam mengarung orang-orang murtad. Nah, mereka ni orang tak panggil pemberontak masa tu. Pasal apa? Pasal mereka ni bercampur dengan puak murtad. Maka orang panggil murtad semua sekali, tak panggil mereka pemberontak. Maka dihubungkan nama mereka itu dalam jumlah orang-orang murtad. Kerana murtad itu adalah sebesar-besar pekerjaan dan sepenting-pentingnya. Dan telah diperbuat tarikh, yakni sejarah oleh orang-orang akan ahlul baghi, yakni pemberontak itu daripada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Start zaman Sayyidina Ali baru dipanggil kepada puak ni sebagai pemberontak.
Sebelum zaman tu orang tak panggil pemberontak, orang panggil murtad semua sekali. Kerana adalah ahlul bari pada masa itu tidak bercampur gaul dengan orang-orang kafir. Zaman Sayyidina Ali, puak pemberontak ni dia tak duduk dengan orang kafir, dia duduk satu puak, dia cuma lawan Sayyidina Ali aja. Maka mereka dipanggil ahlul bari ataupun pemberontak dalam negeri. Begitu. Kemudian bawah tu dia duduk cerita benda yang sama lah, cerita tentang tu. Dia kata sesungguhnya ada pula di dalam macam orang yang murtad itu satu jenis lain, iaitu orang yang tiada menegak mengeluarkan zakat. Zakat dia bagi, dan tiada menahan mengeluarkannya. Dia tak kata tak mau bagi zakat, zakat dia bagi, tetapi melainkan kepala-kepala mereka itu dan ketua-ketuanya jua yang menegahnya, diambil mereka itu dan ditahannya di bawah kekuasaannya. Ada pula satu puak macam tu. Rakyat ni bagi zakat, tapi dia tak bagi dekat pemerintah, dia bagi dekat ketua kepada kumpulan dia. Dia bagi dekat kawan tu. Ketua tu pula kutip-kutip zakat, dia guna untuk dia. Dia guna untuk kepentingan dia. Maka matlamat zakat nak tolong orang susah secara menyeluruh ni tak tercapai. Dia guna untuk dia. Ada juga yang jadi macam tu. Seperti yang berlaku kepada Bani Yarbung. Maka bahawasanya mereka itu telah mengumpulkan segala zakatnya, dan berkehendak mereka itu hantar dan bawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Berlaku kepada Bani Yarbung. Mereka cukup syarat mereka keluar zakat. Keluar zakat bagi dekat ketua mereka. Mereka yang keluar zakat ni ingat zakat tu nak pergi bagi dekat Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pada masa tu. Tiba-tiba ditegah akan mereka itu oleh Malik bin Nuwairah, ketua. Dia kata tak boleh, tak payah bagi ke Abu Bakar, dia kata. Dan diberi-berikannya sama-sama orang mereka itu sahaja. Dia ambil duit itu, dia bagi balik sama puak-puak dalam geng tu aja. Maka akhirnya zakat tak sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Abu Bakar adalah khalifah pada masa itu. Begitu. Maka pada pekerjaan orang-orang inilah datang perselisihan dan berlaku syubhat bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidina Abu Bakar nak perang dengan orang-orang ini. Sayyidina Abu Bakar apabila dia tahu Bani Yarbung zakat tak mai dekat dia, zakat bagi tapi duk pusing dalam puak mereka saja, Sayyidina Abu Bakar nak pergi serang. Sayyidina Umar bantah. Dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata tak boleh. Pasal apa? Mereka ni bagi zakat. Bukan mereka tak bagi, mereka bagi. Cuma mereka bagi dekat ketua mereka. Ketua mereka pusing balik dalam geng mereka aja, tak keluar daripada geng mereka. Sayyidina Abu Bakar kata kalau logo tu tak bagi zakat lah. Pasal apa? Zakat mesti bagi pada pemerintah. Lah ni tak mai dekat aku. Tak mai dekat aku maknanya salah perbuatan Bani Yarbung ni. Aku nak serang mereka, dia kata. Maka datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar melawan akan dia pada perkara orang-orang itu. Sayyidina Umar dibangkang benda ni. Bagaimana pula hendak memerangi mereka itu padahal mereka orang yang mengucap la ilaha illallah. Sayyidina Umar guna alasan, dia kata mereka ni mengucap la ilaha illallah, mereka semayang, mereka keluar zakat. Cuma cara mereka keluar tu tak kena. Patut kena bagi dekat pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, tapi mereka bagi dekat ketua Bani Yarbung saja. Mereka mengucap la ilaha illallah, takkan kita nak pergi bunuh mereka, kita nak serang mereka, kita nak bunuh mereka, tak boleh. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan didatangkan hujahnya sebagai kata rawi, faqala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakrin kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu ala Allah. Maka berkata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana engkau nak perang orang-orang itu? Ada pergi bangkang. Sayyidina Umar kata dekat Sayyidina Abu Bakar, mana boleh kita pergi perang dengan mereka ni? Tak boleh, dia kata. Padahalnya telah bersabda Nabi SAW, disuruh akan daku bahawa aku perang manusia sehingga mengucap mereka itu la ilaha illallah. Dan barang siapa mengucap la ilaha illallah, nescaya terpelihara daripada aku hartanya dan juga dirinya, yakni nyawanya. Sayyidina Umar dikata kat Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata kita tak boleh perang orang yang mengucap la ilaha illallah.
Bila orang tu mengucap la ilaha illallah, darah dia terpelihara. Kita tak boleh tumpahkan darah dia, kita tak boleh bunuh dia, melainkan dengan sebab hukum yang bergantung dengan dia. Melainkan kalau sekiranya dia buat benda yang melanggar hukum Tuhan, baru kita boleh lawan dia. Dan hisabnya atas Allah. Dan kita serang dia, kita dengan dia perang, siapa betul siapa salah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan adalah yang mengeluarkan hujah dan dalil ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana bergantung dengan zahir kalam hadis itu. Dahulu daripada dia tilik pada akhir hadis tu, dan sebelum dia memerhati akan syaratnya, iaitu sabda Nabi, illa bihaqqi. Nabi kata tadi dalam hadis tadi, kita tak boleh bunuh orang yang dah mengucap la ilaha illallah. Tapi ujung hadis tu Nabi kata illa bihaqqi, melainkan kalau orang yang mengucap ni buat benda yang boleh menyebabkan mereka dihukum bunuh. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi bangkang Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi bangkang, dia pegang hadis ni takat sekerat mula aja. Kita tak boleh bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Takat tu aja. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengok hadis yang ujung tu, Nabi kata melainkan illa bihaqqi, melainkan kalau orang yang mengucap tu buat benda yang boleh menyebabkan dia kena hukum bunuh, kita boleh bunuh dia. Ini perbezaan pandangan di antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Ini perbezaan pandangan dia. Dengan kerana itu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar akan bangkangan Sayyidina Umar itu, pada tidak beri memerangi orang-orang yang menahan zakat itu, dengan kata dia, qala Abu Bakrin wallahi la uqatilanna man farraqa baina zakati was salat wa inna zakah haqqul mal. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Umar, demi Allah, pasti aku perang orang yang membezakan di antara wajib zakat dan wajib semayang 5 waktu. Abu Bakar kata, hang nak bangkang pun aku nak bagi tahu dekat hang satu, wallahi demi Allah aku akan perang orang yang kata semayang ni wajib, zakat tak wajib. Aku akan serang mereka. Abu Bakar tegas dengan pendirian dia. Mengapa mereka itu menahan zakat? Abu Bakar kata, pasal apa yang mereka tahu bagi zakat dekat aku? Aku khalifah, pasal apa tahu bagi zakat dekat aku? Abu Bakar kata lagu tu, tidak ditunaikan seperti menunaikan sembahyang. Bukankah sabda Nabi SAW illa bihaqqi, melainkan dengan haknya, yakni melainkan dengan sebab tidak menunaikan hak Islam maka wajib diperangi. Abu Bakar kata, hang terlupakah hadis tu? Nabi kata kita tak boleh bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah, tetapi apabila orang yang mengucap la ilaha illallah tu pi buat satu benda yang boleh menyebabkan dia jadi murtad, maka kita boleh bunuh dia. Di antara benda yang boleh menyebabkan mereka jadi murtad ialah mereka kata zakat tak wajib, murtad. Pasal apa? Pasal perintah wajib zakat ni sabit daripada ayat Quran yang jelas. Allah kata dalam ayat tu, khul min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah kata dalam ayat tu, wahai pemerintah, ambil min amwalihim sadaqah, daripada harta rakyat-rakyat kamu itu sebagai bahagian sadaqah, yakni zakat. Dia ambil. Tuhan kata mana-mana orang, mana-mana rakyat kamu yang cukup syarat kena keluar zakat, dia tak mau keluar, khuz min amwalihim sadaqah, kamu boleh pergi ambil cara paksa daripada harta mereka ni. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuan dia ialah supaya bila kamu ambil itu, kamu boleh bersihkan hati mereka daripada bakhil, kedekut, kikir dan sebagainya. Allah perintah sebagai pemerintah, kita boleh pergi ambil zakat daripada orang yang bantah tak mau berkeluar zakat. Kalau kita nak pergi ambil, dia lawan kita, dia kata zakat ni tak wajib, dia kata dia sudah murtad. Bila dia murtad, walaupun dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia menafikan wajib zakat, dia sudah murtad, maka dia boleh diperangi. Sayyidina Abu Bakar berpendirian macam tu. Dan sesungguhnya menunaikan dan mengeluarkan zakat itu hak bagi harta, sebagaimana menunaikan sembahyang itu hak bagi badan.
Maka siapa mengucap 2 kalimah syahadah serta menyempurnakan segala yang bergantung dengan kewajipan agama, seperti satu orang ada harta yang cukup nisabnya, lalu dikeluarkannya zakat dan tidak ditahannya, dan didirikannya sembahyang 5 waktu, dan tidak diengkarnya akan wajib zakat dan sembahyang itu, nescaya tidak aku perangi mereka itu. Abu Bakar jelaskan pendirian dia. Dia kata kalau mereka mengucap dan mereka sembahyang dan mereka keluar zakat elok-elok, aku tak akan perang mereka. Tapi kalau mereka mengucap, mereka sembahyang tapi mereka tak mau keluar zakat dan mereka kata zakat ni tak wajib, aku akan perang dengan mereka. Abu Bakar punya pendirian macam tu. Dia kata maka terpeliharalah darahnya dan hartanya. Nah, kalau sekiranya mereka ni tunai semua, sembahyang buat, zakat semua buat elok, nescaya tiada aku perangi, dan terpeliharalah darah dan harta mereka. Dan itulah makna sabda Nabi, illa bihaqqi. Sayyidina Abu Bakar terang macam tu pula dekat Sayyidina Umar. Maka sekarang satu hukum yang bergantung dengan 2 syarat. Satu hukum yang ni haram tumpah darah ni bergantung kepada 2 syarat. Syarat dia apa? Sembahyang dan tunai zakat. Kita tak boleh tumpah darah orang yang mengucap la ilaha illallah kalau dia buat 2 syarat ni. Dia sembahyang, dia puasa, dia sembahyang dan dia keluar zakat. Tapi kalau sekiranya dia tak tunai benda ni, 2 syarat ni dia tak sempurnakan, maka tak terpelihara darah dia. Kata Sayyidina Abu Bakar macam tu. Maka tak akan boleh hasil dengan satunya sahaja dan tidak ada yang satu lagi. Tak boleh sembahyang saja, zakat kena keluar tapi tak mau bawa keluar, tak boleh macam tu. Orang Islam kena bawa keluar zakat kalau cukup syarat. Kemudian hadis kata wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Artinya demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, jikalau sekiranya ditahan mereka itu zakatnya daripada datang kepada aku. Sayyidina Abu Bakar kata kalau mereka bantah juga, tak mau nak bagi zakat, tak mau nak serah zakat kepada aku, sebagaimana ada mereka itu tunai akan zakat itu kepada Nabi SAW, nescaya aku perang akan mereka itu, atas tegah dan tahan mereka itu daripada keluar zakat. Masa Nabi ada mereka bagi, bila Nabi tak ada, aku jadi khalifah, mereka tak mau bagi, aku akan perang mereka ni. Sayyidina Abu Bakar kata macam tu. Kerana kita memerangi atas yang menahan hakul mal. Kita serang orang yang menahan daripada keluar zakat, iaitu zakat itu hak bagi harta. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah diqiyaskan oleh Abu Bakar akan zakat itu dengan sembahyang. Itu yang cerita yang kita baca tadi. Semacam mana wajibnya sembahyang, macam itulah wajib keluar zakat. Maka kalau tak mau keluar zakat dan menafikan wajib zakat, sama macam dia kata sembahyang tak wajib. Orang yang macam ni sudah murtad dan mereka boleh diperangi. Itu maksud dia. Kemudian bawah tu pun huraian yang sama. Tuan-tuan turun di pangkat nombor 2 daripada bawah. Maka itulah makna kata rawi, faqala Umar bin al-Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Maka berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, tiada ia melainkan bahawa aku nampak bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya telah buka dan lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar. Yang ni Allah tunjukkan kepada Abu Bakar akan dalil yang telah dikeluarkan bagi wajib perang mereka itu. Maka aku ketahui bahawasanya ialah yang hak. Itu dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia rasa macam tak betul tindakan Sayyidina Abu Bakar. Dia bangkang. Dia bangkang dan dia bagi hujah dia daripada hadis Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun boleh dengar apa yang Sayyidina Umar kata. Cuma Sayyidina Abu Bakar kata hang salah faham. Hak mula tu betul lah. Nabi kata kita tak boleh bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Takat tu betul lah. Tapi hak ujung tu hang tak apa faham. Nabi kata apa? Illa bihaqqi. Melainkan apabila orang yang mengucap ni dia bantah syariat agama. Dia bantah kata zakat tu wajib misalnya. Maka ketika itu dia walaupun mengucap, kita boleh perang dengan dia. Yang ni dia kata hang tak faham. Sayyidina Abu Bakar kata. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar Sayyidina Abu Bakar terang dekat dia, dia faham.
Bila dia faham, dia kata pula, dia kata wallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital. Dia kata demi Allah, dia kata sekarang aku sudah nampak sebenarnya Allah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk faham benda ni, sehingga kan Abu Bakar nak pergi perang dengan orang yang menafikan wajib keluar zakat ini. Tuan-tuan nampak perselisihan di antara sahabat Nabi, dia settle cantik. Pasal apa? Pasal sahabat Nabi, dia pun merujuk kepada nas. Dia rasa macam tak kena, dia argue, dia bangkang, dia bantah. Bila diberi penjelasan kepada dia, penjelasan berdasarkan nas, Quran ataupun hadis, dia lapang dada terima. Dia lapang dada terima. Tuan-tuan pernah dengar hadis kita baca dulu? Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia jadi khalifah, satu orang nak jumpa dia, minta tolong satu orang lain jadi orang tengah, tolong bawa dia nak jumpa Sayyidina Umar. Bila sampai depan Sayyidina Umar, terus kawan nak jumpa ni, dia panggil kat Sayyidina Umar, dia tak panggil ya Amiral Mukminin, dia tak panggil macam tu, dia panggil ya Ibnal Khattab. Cara mula buka kalam tu tahu dah, kata dia ni kurang adab, dia nak marah dekat orang yang tak patut dia marah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, orang semua jumpa Sayyidina Umar panggil ya Amiral Mukminin. Dia pergi jumpa, dia panggil ya Ibnal Khattab. Dia kata wahai anak Al-Khattab, dia panggil. Kemudian dia terus maki Sayyidina Umar. Dia kata aku tak pernah jumpa khalifah macam hang, dia kata. Dia terus maki Sayyidina Umar Al-Khattab, sehingga kan orang yang jadi orang tengah tolong bawa mai jumpa ni dah rasa macam tak kena. Umar Al-Khattab bila dengar orang mai depan dia, maki dia macam tu, dia pula khalifah, mai depan dia maki dalam keadaan tidak beradab macam tu, Umar sudah naik marah. Bila Umar naik marah, hak kawan jadi orang tengah jadi ni, dia petik satu ayat Quran, baca kat Sayyidina Umar. Allah Subhanahu wa taala suruh bagi maaf kepada orang yang jahil macam orang yang mai ni. Fa'arid anil jahilin, beralihlah, tersedut layan orang-orang jahil macam ni. Sayyidina Umar Al-Khattab yang temperature tengah duk panas, orang main maki dia tadi, bila dia dengar ayat ni, temperature turun. Temperature turun. Pasal apa? Pasal mereka boleh terima teguran daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Oh, kalau kita pang dulu sebiji lah, apa pun. Aduk elok-elok hang bangkit berdiri maki aku, kita bangkit pergi boboh. Kalau kita, dia demai perumah setan tu dia main. Tapi sahabat Nabi ni macam tu punya kena. Dalam majlis orang ada ramai, orang bangkit jengkai dia, dia marah, orang baca sepotong ayat Quran, dia boleh turun balik temperature. Demikian hebat para sahabat Nabi. Hari ni pula kita baca Umar Al-Khattab, dia bangkang Sayyidina Abu Bakar. Apabila Abu Bakar jadi khalifah, buat keputusan nak pergi perang orang yang membantah tentang wajib zakat. Dia bagi alasan dia. Sayyidina Abu Bakar pun boleh dengar bangkangan yang dibuat oleh Sayyidina Umar ni. Lepas itu Sayyidina Abu Bakar terang balik dekat dia, sebenarnya hadis tu macam ni. Dia kata Umar bila dengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar ni, dia terima. Bukan cakap terima, dia kata pula, dia kata wallahi, demi Allah, aku nampak Allah sebenarnya sudah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar dalam nak memutuskan soal ini. Settle, benda tu jadi cukup cantik. Tonton tengok bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian bawah tu dia kata maka kemudian daripada itu jadilah ijma' ulama atas wajib perang atas orang yang menegah zakat. Ulama sepakat mengatakan kalau ada orang menafikan wajib keluar zakat, maka kita wajib memerangi dia. Maksud kita di itu ialah pemerintah yang memerintah wajib memerangi orang yang menafikan wajib benda yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian di bawah tu dia cerita benda yang sama lah, cerita balik tentang Musailamah Al-Kadzab dan sebagainya. Tonton tengok muka surat sebelah. Muka surat sebelah masalah 93 tu. Dia kata orang Rafidhi mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tonton tengok. Nak kata apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dia caci tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah Rasulullah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi kata, kalau sekiranya Allah suruh aku pilih orang laki-laki buat jadi kekasih,
lattakhaztu Aba Bakrin khalila. Aku tak ambil orang lain. Nabi kata, aku akan ambil Sayyidina Abu Bakar menjadi boyfriend aku, menjadi kekasih aku. Kalau Allah benarkan laki-laki ambil laki-laki buat kekasih, lattakhaztu Aba Bakrin khalila. Nabi kata, aku ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Hadis kata, amal Sayyidina Abu Bakar, amalan Sayyidina Abu Bakar kalau bubuh di sebelah penimbang, ambil amal seluruh penduduk dunia, buh sebelah satu lagi. Nabi kata berat amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan boleh bayang tak masa hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, daripada Makkah nak pergi ke Madinah tu, transit di satu tempat, nama dia Gua Sur. Transit di Gua Sur. No, naik bukit, turun bukit pula baru jumpa Gua Sur ni. Bukan duduk tengah padang. Ragah bukit tinggi, turun pula. Pada masa tu dengan panas terik, dengan kenderaan tak ada dan sebagainya. Turun pula baru jumpa gua pesemuruk kecil masuk duduk dalam. Punya tidak selesanya. Duduk pula Allah nak test lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni Allah nak test lagi. Keluar kala jengking daripada satu lubang dalam gua tu. Keluar kala jengking. Waktu kala jengking tu keluar, Nabi baru lena aja. Abu Bakar bila nampak kala jengking tu keluar, dia nak ambil benda nak katok, dia takut Nabi jaga. Dia tak mau ganggu Nabi yang penat, yang terlena ni. Dia ambil tapak kaki dia, tutup lubang tu. Kala jengking ketik kaki dia, merah menyala muka dia. Tahan tu, duk tahan tu, kerana tak mau Nabi jaga. Merah menyala muka, tak boleh tahan, bunyi mengerang. Bila bunyi mengerang, Nabi jaga. Nabi kata, apa pasal Abu Bakar? Dia kata, tak ada apa. Nabi perhati tengok kaki dia duk tutup satu lubang. Nabi tarik keluar, tengok kala jengking duk gantung di kaki. Nabi SAW menangis keperbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Manusia macam ni. Dia kata di sini, orang Rafidhi mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan tengok, ni yang kata dunia. Antum baik macam mana lah, kutuhan nak maki hang ada. Antum baik macam mana lah, orang hang nak maki hang, orang hang nak kata hang tak betul, orang hang nak perburu hang ni ada di mana-mana. Orang semulia Nabi SAW pun ada orang kata macam-macam. Orang yang sehebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun ada orang caci dia. Tentu nak heran apa? Kita orang kebanyakan ni. Ini cerita dia. Ini pengajaran yang kita nak ambil. Orang Rafidhi ni puak fanatik. Fanatik Sayyidina Ali. Juga disebut mereka ni sebagai golongan Khawarij. Kita tengok asal usul jadi Khawarij. Bila berlaku perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi perang. Dalam perang tu berlaku majlis tahkim. Bila nampak tanda-tanda Muawiyah bin Abi Sufyan macam nak kalah, maka dia angkat Quran. Bila dia angkat Quran, Sayyidina Ali bin Abi Talib bila tengok benda ni, Ali tahan orang-orang dia. Jangan ada siapa dah serang mereka ni. Pasal apa? Bila mereka angkat Quran tu bermakna mereka nak berdamai. Penyokong Sayyidina Ali ni bahagi dua. Sebahagian ikutlah apa yang Sayyidina Ali kata, kami ikutlah. Kalau kata berdamai, berdamailah. Tapi sebahagian lagi yang fanatik ni tak boleh terima benda ni. Mereka terus bangkang Sayyidina Ali. Mereka kata mana boleh berdamai, bukan hang tak kenal Muawiyah ni siapa. Ni trik dia, ini tipu daya dia, tipu muslihat dia. Dia nak tipu kita. Tu dia buat-buat je pasal dia nak kalah, dia tunjuk kata dia nak berdamai. Ni, tuan-tuan nampak kewujudan golongan ekstrim di dalam gerakan Islam. Kewujudan golongan ekstrim yang ketat, tak tentu punca, yang tak boleh berbincang, yang tak boleh jenis kira nak gaduh. Dia kata kalau tak sebab dia nak kalah, dia tak akan buat macam tu. Tu dia angkat tu pasal dia nak kalah. Sayyidina Ali kata Allah berfirman dalam Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sayyidina Ali kira pegang Quran. Dia kata wa in janahu lisalmi. Allah kata apabila musuh cenderung kepada perdamaian, fajnah laha, maka terimalah perdamaian mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Soal depa bohong ke, depa nak tipu kita ke, depa nak buat trik dekat kita ke apakah, kita bertawakal pada Allah. Allah suruh lagu tu, kita buat lagu tu. Soal apa nak jadi, itu depa dengan Allah. Bila Sayyidina Ali kata macam tu, orang ikut Sayyidina Ali ni okey, boleh terima. Geng hak ekstrim tak boleh juga. Depa kata jangan. Tak lagi hang kena baru hang tahu. Ali kata tak.
Aku ikut apa yang Allah kata. Maka Sayyidina Ali terus nak berdamai. Golongan ni kerana fanatik, bukan kata mereka jahat. Mereka terlampau sayang dekat Sayyidina Ali. Mereka tak mau Sayyidina Ali kena tipu. Terlampau sayang. Sungguh tak lama lepas daripada tu ada pihak ketiga masuk campur. Dalam soal Ali dengan Muawiyah ni ada pihak ketiga. Ada third party yang masuk nak memanaskan, nak menghangatkan permusuhan di antara dua orang ni. Maka akhirnya jadi apa yang jadi itu. Tarik turun satu orang wakil. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengaku kata dia turun daripada pemerintahan. Mereka tolak naik orang mereka. Bila jadi macam tu, geng hak tadinya tak setuju kata apa? Mereka kata, hang tengok, kami kata dah, mereka ni penipu. Hang tak percaya cakap kami, lah hang kena. Mereka kata. Maka mereka ni akhirnya membentuk satu kumpulan dinamakan Khawarij ataupun Rafidhi. Ini asal usul dia. Mereka golongan ekstrim yang ada di kalangan pengikut Sayyidina Ali pada mulanya. Mereka ni sampai ke peringkat mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Sesungguhnya berkata setengah daripada orang Rafidhi bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah awal-awal orang yang menawan orang-orang Islam. Mereka ambil kesempatan di atas Sayyidina Abu Bakar diserang orang yang tak mau bayar zakat tadi. Mereka kata Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang mula-mula lawan dengan orang Islam. Mereka kata. Dan bahawasanya kaum itu ada memberi takwil pada menahankan zakat. Dan mereka berkata bahawasanya khitab dalam firman Allah, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maksudnya ambil olehmu daripada harta mereka untuk dijadikan sedekah, yakni zakat, yang menyuci ia akan mereka itu, dan engkau bersih akan mereka itu dengan dia, dan doa olehmu atas mereka itu, kerana bahawasanya doa kamu itu rahmat bagi mereka itu. Maka khitab ini, kata golongan Rafidhi, tertentu bagi Nabi SAW saja, tidak bagi orang lain. Mereka kata ayat tadi ni, ayat perintah suruh ambil zakat tu, Allah perintah Nabi suruh dia ambil zakat. Bila Nabi tak ada, tak payah ambil zakat. Mereka pergi tafsir ayat tu tak betul. Sedangkan ayat tu walaupun turun kepada Nabi, tetapi untuk semua orang Islam. Mereka pergi tafsir ayat ni dengan cara mereka yang tak betul. Maka mereka kata apa? Ayat tu kata Nabi disuruh ambil zakat daripada orang-orang. Maka apabila Nabi wafat, perintah ambil zakat tak ada. Macam mana Sayyidina Abu Bakar pula Nabi marah orang tak mau bayar zakat? Dia bukan Nabi, mereka kata. Itu hujah yang mereka buat. Maka akhirnya mengambil daripada peristiwa ini, mereka cerca, mereka caci, mereka maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang berperang dengan orang Islam. Mereka kata orang melampau mereka ni. Mereka ni lah tuan-tuan yang kemudiannya menjadi syiah yang sesat, menjadi syiah mutatarrif, yang sampai bila khutbah, di antara benda yang mereka masukkan dalam khutbah ialah mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ekstrim. Punca tuan-tuan tengok apa punca? Punca pasal terlampau sayang kat Sayyidina Ali. Mereka takut Sayyidina Ali tertipu. Punca tu sayang dekat Sayyidina Ali ni baguslah. Tapi bila terlebih, dia pergi jadi rosak pula. Itu sebab tuan-tuan, dalam agama Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tu kita ambil yang pertengahan. Ambil yang mana? Ambil Quran dengan hadis Nabi. Jangan ambil emosi dan sentimen. Ambil Quran dan hadis Nabi. Jangan ambil emosi dan sentimen. Bila kita emosional, rosak, tak boleh buat apa. Bila kita sentimen, jahanam, tak boleh buat apa. Kita ambil agama ialah Quran dan hadis Nabi. Kalau Quran kata macam tu, walaupun nafsu kita mau lagu lain, kita kena ikut Quran. Kalau Nabi kata lagu tu, walaupun kehendak hati kita mau macam lain, kita kena ambil apa yang Nabi kata. Maka kita duduk di peringkat pertengahan. Pertengahan maksudnya kita bersama dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Maka demikianlah sesatnya golongan Rafidhi ini. Kemudian bawah tu dia kata Al-Khitabi rahimahullahu ta'ala, dan mereka ini, yakni orang-orang Rafidhi tadi,
ialah orang-orang yang berkata barang yang kami sebutkan itu ialah kaum yang tiada habuan baginya pada agama. Kata ulama Al-Khitabi ni, dia kata mereka ni habislah, mereka ni jadi golongan orang-orang yang tak ada habuan dalam agama. Maksudnya orang sesat kerana mereka pergi cemuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi orang kuat Nabi SAW. Kemudian berikut tu sampai muka surat belakang tu dia nak terangkan tentang apa nama ayat-ayat Quran yang menjadi khitab di dalam Al-Quran. Yang tu tak ada apa tu. Tuan tengok muka surat satu lagi, muka surat 129. Dia kata bermula farid antara sekalian mereka itu dan mereka ini. Ini nak cerita tentang golongan yang zaman awal-awal Islam dulu yang masuk Islam, kemudian apa nama bila Nabi wafat jadi murtad. Dengan orang Islam lah ni, apa beza dia? Dia kata bahawasanya mereka itu diuzurkan kerana beberapa sebab dan beberapa perkara yang belum pernah jadi seumpamanya pada zaman ini. Setengah daripadanya hampir masa hukum Islam yang ada berlaku padanya tukar ganti dengan nasakh. Dan setengah daripadanya bahawasanya kaum itu adalah mereka yang jahil dengan kerja agama. Dan adalah masa Islam mereka itu pun hampir. Maka masuk kepada mereka itu oleh syubhat, maka dia uzurkan mereka itu. Dia kata golongan ni kadang-kadang kita kena bagi pertimbangan juga. Pasal apa? Kadang-kadang mereka ni baru masuk Islam, tak ada nak faham elok lagi Islam, kata Nabi wafat. Jadi tak boleh nak salah mereka juga, dia baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, tak ada nak faham elok Nabi wafat. Maka dalam keadaan tak berapa nak faham elok ni, dia macam-macam tindakan yang tak betul dia buat. Dia kata Nabi dah tak ada, semayang pun tak gaduh, zakat tak gaduh. Dia cakap macam tu bukan kerana nak bantah, tapi dia cakap lagu tu kerana dia tak faham betul-betul lagi Islam. Dia baru masuk Islam, Nabi sudah wafat. Ada yang macam tu dia kata. Maka adapun hari ini, adapun orang Islam lah ni, sesungguhnya sudah kembang agama Islam dan tersiap. Hari ni orang Islam dah lama dah Islam ni. Kita di tanah Melayu ni pun Islam lama dah. Kan Islam di tanah Melayu ni pun lama dah. Apabila mai apa nama dulu, Hang Lipo lah apalah semua mai dulu pun macam-macam. Bacaan sejarah hari ni cuba nak mengaitkan depa-depa tu semua Islam. Kan ada kajian sejarah hari ni yang cuba nak bawa kepada depa-depa ni semua Islam sebenarnya. Cuma depa ni mai daripada negeri Cina. Kan Hang Jebat tu nama Melayu, dia kata sebenarnya dia Hang Jibat. Dia kata pula dah kajian sejarah dia kata begitu. Hang Tuah tu dia kata Hang Tuah, nama Cina. Dia kata ada ceritanya lagu tu betul tak tahu. Kadang sejarah lagu macam cerita pusing pergi kono jadi lagu ni, pusing mai kono jadi lagu ni. Sejarah ni, sejarah yang tak boleh pusing ni sejarah yang ditulis dalam Quran aja, yang tu tak boleh pusing. Ditulis oleh tangan orang ni macam-macam lah. Satu ahli sejarah dengan satu ahli sejarah yang lain dengan kajian yang berbagai-bagai. Dia melihat daripada sudut ni, kau nu tengok daripada sudut satu lagi. Kadang-kadang kita tengok satu benda, kita tengok daripada sudut yang berlainan, tafsiran dia berlainan. Kan saya selalu buat contoh, kita bercakap tentang istana satu sultan. Satu sultan tu ada istana besar dua atas puncak bukit. Keliling istana dia padang golf. Kita pergi tanya 5 orang. Daripada 5 angle, cerita tak sama. Kita pergi tanya kawan yang duk jaga pintu pagang nak masuk istana tu. Kita tanya dia, agak-agak hang apa nak kata tentang istana ni? Dia ada cerita dia. Dia kata, aku kalau satu hari mereka bagi duduk dalam tu, bagi satu hari satu malam sudah cukup lah. Dia kata, aku nak abang pintu gerbang ni saja pun harga 3 juta. Dia kata, pintu gerbang tu saja harga 3 juta. Dalam aku tak tahu lah apa ada dalam. Dia kata, aku tak tahu, aku kerja jaga ni hari-hari. Itu ulasan dia sebagai penjaga pintu pagang. Kita pergi tanya kawah ada potong rumput atas padang golf tu pula. Dia kata tak tahu lah. Dia kata padang ni saja, dia cerita pasal padang lah, pasal dia duduk jaga padang. Padang ni saja berapa ekar hang tahu, dia cerita pasal padang. Rumput ni dia kata bukan rumput lagu duduk ada rumah kita ni, rumput ni import luar negeri ni. Hang tahu ke dia kata sekaki persegi berapa? Dia duduk bincang pasal tu pula. Kita pergi tanya tukang masak pula, duduk dalam istana, tukang masak dia ada version dia ada cerita dia tukang masak.
Dia ada cerita dia. Kita dengar Allah lagu tu kan. Kita kata ya kalau tu aku pun tak mau. Kan? Dia boleh cerita. Itu angle dia. Dia kata ya, aku nak cerita tak mau. Aku kalau nak suruh aku tidur dalam ni sehari semalam aku tak mau, aku tak sanggup ni lah. Pasal apa? Aku tukang masak, aku tahu lah berapa kali dah aku makan penerjang dia dah. Pasal apa? Dia kata aku masak macam mana kan, dia hiruk satu cancah, dia kata tak sedap, dia bagi flying kick kat aku. Masalahnya aku nak berhenti, dia tak bagi, dia suruh kerja juga. Nak suruh aku tidur di sini, minta maaf dia dah. Nampak cerita dia ni dengan hak pintu pagang dengan potong rumput dah tak sama. Hak pintu pagang dengan potong rumput duk mengidam, kok satu hari boleh tidur dalam istana tu. Tapi hak duk dalam istana duk masak, dia kata kalau suruh dia tidur sehari pun dia tak sanggup dia dah. Pasal dia ada cerita dia. Cerita tentang satu benda ya, istana saja. Tapi 3 orang cerita, 3 orang punya version tu ada. Kan, ni dalam TV dia ada. Dia kata crime apa ya, dilihat dari beberapa angle. Dia kata. Kita tengok satu kes jenayah, tengok dari sudut forensik. Forensik ada cerita dia. Kita tengok jenayah, kita tengok dari sudut apa pula, dari sudut macam-macam terlibat dengan jenayah ni. Sudut risihkan, hak duk pi buat risihkan dia ni betul-betul macam mana boleh jadi runi asal dia siapa. Dia ada cerita dia pula. Forensik dia duk cerita pasal lalat main orong, dia duk cerita pasal dia ni mati pasal kena hantuk kepala pergi ke dinding keras lah apa. Satu jenayah tapi dua ada 5-6 cerita duk ada tentang jenayah. Ini ceritanya. Jadi kita bila tengok orang ni dia ada banyak cerita. Kita tanya satu orang yang kawan baik kepada satu orang, dia cerita bagus. Oh, dia kata dia ni bagus, aku tak tahu. Dia cerita segala kebaikan kau ni. Pasal dia kawan baik kau ni, dia tahulah kebaikan kau ni. Kita pergi tanya musuh yang tak suka dekat kau ni. Oh, tak ada yang baik langsung. Oh, dia kata tak guna karut. Dia main semua cerita karut. Pasal apa? Kita kena tahu latar belakang kawan yang cerita tu. Kawan yang cerita tu latar belakang dia ada permusuhan dengan kau ni, dia tak akan cerita benda baik. Kita pergi tanya kawan yang cerita baik ni, rupa-rupanya latar belakang dia, mereka ni kawan baik daripada sekian lama. Itu je cerita dia. Jadi kita tak tahu hak mana tepat. Berlaku pada zaman ni, dia nak cerita. Ada di kalangan manusia ni, dia kata yang begitu. Dia baru masuk Islam, tak ada nak faham Nabi wafat. Ada orang pula main habang kat dia, kata zakat ni betul-betul wajib masa Nabi ada aja. Bila Nabi tak ada, tak wajib. Dia setuju. Pasal dia tak ada asas, dia baru masuk Islam. Dia kata di sini, sedangkan orang ada lah ni di Malaysia ni, orang dah terima Islam lama dah. Jadi tak boleh bagi alasan. Dia kata dan sudah cukup tahu sekalian muslimin akan wajib zakat. Mana ada orang di kalangan orang Islam hari ni yang tak tahu kata zakat wajib. Tanya budak taski tahu kata zakat wajib. Budak sekolah rendah ajar 1 ajar 2, dia pernah dengar zakat. Dengar dia tak? Apa yang faham tentang zakat? Dia kata ayah saya itu dekat apa nama masa bulan puasa dekat nak raya pergi bayar zakat di masjid. Dia reti dah. Dia reti dah tentang zakat ni. Jadi zakat kena bayar. Maknanya cerita tentang wajib zakat ni orang hari ni tahu semua dah. Dia kata sampai ketahui akan dia oleh orang khas dan orang awam. Orang yang mengaji agama pun reti, orang tak mengaji agama, dia mengaji bidang engineering, dia mengaji bidang architecture, dia mengaji bidang kimia, dia mengaji bidang fizik, tapi dia tahu zakat wajib. Begitu. Dan bersekutu padanya orang yang jahil dan orang yang alim. Dalam masyarakat hari ini, orang yang jahil pun berkawan dengan orang alim ni. Kawan dia kenal. Dia reti hormat orang alim, dia reti walaupun dia sebenarnya jahil, dia reti. Maka tiada boleh diuzurkan seorang yang takwil, yang ditakwilnya akan dia pada engkarnya. Maka sekarang no excuse. Tak ada excuse untuk kita nak terima kata ada orang tak tahu kata zakat ni wajib. Tak boleh terima. Sebab benda ni orang semua tahu. Dan begitu juga pekerjaan pada tiap-tiap orang yang engkarkan sesuatu yang telah diijma'kan dia oleh umat atasnya. Dia kata dan begitu juga lah beberapa benda yang orang Islam semua tahu dah tentang hukum benda ni. Yang ni daripada segala pekerjaan agama. Apabila ada diketahuikan dia kembang dan tersiar. Seperti sembahyang 5 waktu. Yang ni semua orang tahu. Sembahyang 5 waktu fardu. Mesti kena buat. Puasa bulan Ramadan. Semua orang tahu. Bulan Ramadan orang yang cukup syarat yang tak diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa kena puasa. Semua orang pun tahu. Dan mandi junub. Semua orang Islam tahu. Bila dia hadas besar dia kena mandi junub. Semua orang Islam tahu. Dan haram zina, semua orang tahu kata zina ni haram. Dan haram arak,
Dan haram nikah dengan mahram. Semua orang tahu. Kita tak boleh nikah dengan kak kita, kita tak boleh nikah dengan adik perempuan kita. Semua orang tahu benda ni. Dan seumpama daripada segala hukum, melainkan bahawa ada ia laki-laki yang baru masuk Islam dan tak tahu segala hukum, maka bahawasanya apabila engkar dia akan sesuatu daripadanya dengan kerana jahil dia, nescaya tidak jadi kafir dia. Kecuali hak baru masuk Islam, dia pun tak tahu kepala ekor mana boleh atau tak boleh. Dia masuk Islam, lepas tu pergi berkawan dengan hak Melayu minum arak punya. Dia pun tak tahu, kata tak boleh. Pasal apa? Dia kata ni, dia kata dia pun minum. Dia duduk kawan dengan orang Melayu juga tapi minum arak. Jadi dia tak tahu kata benda tu haram sampai tarah mana, dia tak tahu. Dia cuma duk ingat dalam agama Islam ni kalau tak minum bagus. Kalau minum tu tak apa bagus begitu aja. Mungkin dia ingat begitu. Pasal dia bercampur dengan orang yang minum arak. Dia baru masuk Islam. Tapi kalau orang Islam asal, dia tahu kalau dia minum juga saja jahat. Begitu. Dan adalah jalannya seperti jalan sekalian itu kaum pada kekal nama agamanya. Kemudian dia kata maka ada pun orang yang ada ijma' padanya itu maklum daripada jalan ilmu tertentu. Seperti dia kata ini, dia bawa contoh benda yang agak detail sikit yang tak semua orang tahu. Seperti haram nikah dengan satu perempuan atas mak saudaranya. Yang ni dia nak kena mengaji baru tahu. Nak kena mengaji baru tahu. Kita dah menikah dengan satu perempuan, kita tak boleh menikah dengan mak menekan dia pula buat bini nombor 2. Tak boleh. Ada orang dia tak tahu. Ada orang dia tak tahu. Dia tanya ustaz, dia kata kita dengan mak penakan belah bini kita. Baca dah Maya. Nampak benda tu dia keliru, dia ada keliru. Pasal apa? Pasal benda tu agak detail sikit. Ustaz dia kata kita dengan mak penakan, tapi mak menakan belah bini kita. Kalau salam ke sentuh baca dah Maya. Benda tu agak detail sikit. Jadi dia pun nak kena fikir. Dan ustaz tu pun nak kena fikir. Kita dengan mak penakan, okey, mak penakan belah bini. Batal. Lepas tu dia kata boleh, tapi hari tu saya tanya satu ustaz, dia kata tak boleh. Guna kata tadi, saya tak boleh. Ustaz dia pula confuse sebelah. Lugu guna kata tadi, kata balik. Kalau tak silap saya batal, tapi saya tengok dulu. Nampak? Benda tu ilmu, tapi dia agak detail sikit. Yang tu nak kena belajar baru tahu. Kalau tidak dia tak tahu. Itu dia kata. Jadi kes-kes yang macam ni kes yang agak detail. Seperti orang yang membunuh tidak dapat pesaka daripada yang dibunuh. Jadi dia tu ingat dia anak hak mati tu pak dia. Pak dia tu mati masa dia bunuh. Dia bunuh pak dia mati. Dia tu ingat bila pak dia mati, pesaka pak dia boleh lipat cepat. Rupanya dia tak tahu dalam hukum Islam, rupa-rupanya anak kalau bunuh pak, pesaka pak dia tak dapat. Dia duk faham kata dia anak dia dapat pesaka pak. Rupa-rupanya dia ada satu lanjutan tentang benda ni. Kalau anak bunuh pak, harta pak anak yang jadi pembunuh ni tak dapat. Ini ilmu agak tinggi sikit. Maka orang awam ada yang tak tahu tentang benda ni. Seperti hukum bagi nenek perempuan itu dapat 1/6 daripada pesaka. Tentang faraid misalnya. Ini lagi detail lah. Kita tanya ustaz ni tentang pesaka ni nak tanya ustaz. Lagu mana? Okey, mak saya mati. Kami ada 5 beradik. Dia kata. Tapi abang saya, dia mati dulu pada mak saya. Anak-anak dia dapat tak? Dia main kosot lagu tu. Ustaz ni pun dengar-dengar. Lagu nak cerita lagi, ustaz pun kosot juga rupanya. Pasal apa? Pasal pesaka ni dia ilmu lanjutan sikit. Dia ilmu lanjutan sikit, nak kena mengaji baru faham. Dan barang yang menyerupai demikian itu daripada segala hukum. Dan ada banyaklah benda-benda macam hari ni tuan-tuan. Benda lanjutan banyak. Ustaz, apa hukum kita buat teknik rebonding rambut kita? Ini banyak orang tanya lah ni. Apa hukum nak buat teknik rebonding rambut kaitin nak bagi lurus? Apa hukum ustaz rambut lurus nak karan bagi jadi kaitin? Ini hukum lanjutan. Hukum lanjutan. Ustaz, apa hukum kita dye rambut? Ustaz, apa hukum ni macam saya ni, isteri saya bulu kaki panjang, lebih panjang pada bulu kaki saya. Dia abang, Allah kita kata tak payahlah abang detail lebih lagu tu. Nak tanya apa? Nak tanya apa hukum orang perempuan cukup bulu kaki dia?
Apa hukum? Ini hukum lanjutan. Mana ada benda tak ada hukum? Dalam agama ada hukum, tapi benda ni lanjutan, maka orang yang asas dia tak tahu benda ni, dia perlu tanya. Kan apa hukum? Dia kata. Jadi kalau dai ni kira macam mana Ustaz? Kalau dai tu buat daripada inai, dia kata boleh tak boleh? Ustaz, kalau inai tu kalau hitam macam mana? Banyak benda yang orang duk tanya lah ni. Benda ni melibatkan hukum lanjutan. Nak kena mengaji, baru dia boleh bagi penjelasan kepada benda-benda ni. Dia kata, dan demikianlah segala hukum yang lain. Maka bahawasanya ingkar akan dia tidak menjadi kafir. Bahkan diuzurkan padanya. Kerana tiada limpah dan meratai ilmu pada orang awam. Kalau benda-benda macam ni orang pergi buat salah, tak boleh dihukum dia dengan hukum yang dahsyat-dahsyat. Pasal apa? Pasal benda ni melibatkan ilmu lanjutan. Jadi kadang-kadang dia pergi buat tu bukan kerana nak bantah, tapi kerana dia tak faham. Maka kerana tu dia pergi buat. Ini yang dia nak beritahu kat kita. Kemudian wallahualam. Dia masuk bab ma jaa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu biqitalihim hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salat. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh aku perang mereka sehingga mengucap la ilaha illallah dan mendiri mereka itu akan sembahyang. Apa maksud hadis ni? Wallahu a'lam. Bukan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.